Halo murid-murid, kita berjumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera, dan cikgu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa riang gembira bersama ahli-ahli keluarga yang ada di rumah. Baik, kita teruskan bahagian yang keempat, bab 4, penyata keuangan perniagaan. Oke, kita lihat dulu 4 poin sifat pengenalan. Baik, apa itu penyata keuangan? Jadi, penyata keuangan ini juga dipanggil sebagai rekod keuangan. Dan biasanya penyata keuangan untuk silibus perniagaan ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, penyata pendapatan. Nanti kita akan lihat secara terperinci. Yang kedua ialah kunci kira-kira. Dan yang ketiga merupakan penyata aliran tunai. 4.1 definisi penyata keuangan. Terangkan maksud penyata keuangan. Ini merupakan gambar seorang peniaga sedang menyediakan penyata keuangan. Baik, penyata keuangan kita sudah maklum merupakan rekod yang formal yang dapat memberikan gambaran secara keseluruhan keadaan keuangan bagi sesebuah perniagaan. Kenapa penyata keuangan ini perlu disediakan? Antara lain yang pertama, bertujuan dapat mengetahui keuntungan ataupun kerugian bagi sesebuah perniagaan. Yang kedua, bertujuan dapat membuat perbandingan prestasi keuangan perniagaan. Dan yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui kedudukan keuangan sesebuah perniagaan. Mari kita lihat jenis-jenis penyata keuangan. Jenis yang pertama merupakan penyata pendapatan. Penyata pendapatan ini juga dikenali sebagai akaun perdagangan dan untung rugi. Baik, untuk mengetahui untung atau rugi sesebuah perniagaan dalam tempoh tertentu. Dan biasanya disediakan pada akhir tahun. Penyata pendapatan ini menunjukkan semua hasil dan juga semua belanja operasi perniagaan. Dan boleh dijadikan sebagai ukuran prestasi sesebuah perniagaan. Kita lihat penyata keuangan yang kedua, yaitu kunci kira-kira. Kenapa kunci kira-kira ini perlu disediakan untuk menunjukkan kedudukan aset, liability dan equity pemilik. Yang kedua untuk menunjukkan suatu tempo tertentu bagi sesebuah perniagaan. Jenis yang ketiga penyata aliran tunai. Kenapa penyata aliran tunai ini perlu disediakan oleh peniaga bagi menunjukkan aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai dalam tempo tertentu. Bagi merekodkan urus niaga yang melibatkan tunai. Dan seterusnya, ia merupakan gambaran keupayaan perniagaan bagi menjelaskan hutang dalam jangka pendek. 4.2 butiran dalam penyata keuangan. Nyatakan butir-butir penyata pendapatan. Sebagai contoh, syarikat Pak Tongka Enterprise, penyata pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Secara keseluruhan kita ada 4 bahagian. Mari kita lihat item yang pertama merupakan jualan. Jualan merupakan jualan sepanjang tahun. Sebanyak 208.500. Kita tolak dengan pulangan jualan sepanjang tahun. Sebanyak 1.200. Jadi baki itu merupakan jualan bersih. Hasil tolak tinggal 207.300. Seterusnya kita tolak dengan kos jualan. Kos jualan yang pertama, item pertama merupakan inventory awal Rp3.000.
Oke, kemudian belian. Oke, sepanjang tahun belian 90.800. Oke, kita tolak dengan pulangan belian sebanyak 8.200. Oke, jadi baki dia merupakan belian bersih. Oke, 90.800 tolak dengan 8.200. Oke, tinggal 82.600 merupakan belian bersih. Oke, seterusnya kita tambah dengan duty import. Oke, 2.200. Upah atas belian sebanyak 3.600. Oke, kita jumlahkan ketiga-tiga ini 82.600 tambah 2.200 tambah dengan 3.600. Oke, kita dapat kos belian sebanyak 84.400. Seterusnya, oke, untuk mengira kos barang untuk dijual, oke, 3.000 kita tambah dengan 88.400. Oke, kita dapat jumlah kos barang untuk dijual adalah sebanyak 91.400. Seterusnya, kita tolak dengan inventory akhir. Oke, kita anggarkan lebih kurang 5.950. Oke, selepas kita tolak, kita dapat baki kos jualan adalah sebanyak 85.450. Baik. Jualan bersih, oke. Kita tolak dengan kos jualan, oke, yaitu 207.300 kita tolak dengan 85.450. Oke, kita akan menghasilkan untung kasar. Oke, yaitu sebanyak 122.750. Oke, jadi baiklah, ingatlah murid-murid, untung kasar adalah jualan bersih tolak dengan kos jualan. Oke, 207.300 tolak dengan 84.550 tadi. Oke, kita dapat baki sebanyak 122.750. Oke, seterusnya daripada untung kasar, kita akan tambah hasil. Oke, hasil di sini, oke, kita ambil contoh sebagai diskaun diterima. Oke, sebanyak 1.200. Oke, kita jumlahkan. Kita dapat jumlah hasil 123.950. Oke, selepas itu kita tolak dengan belanja. Oke, belanja di sini adalah sewa dibayar 40.000. Oke, kemudian kita bayar gaji 25.000. Oke, diskon diberi lebih kurang 800. Oke, belanja perjalanan 500. Oke, kita anggap ada belanja pejabat. Oke, sebanyak 200. Oke, kita jumlahkan keseluruhan bermula dengan 40.000, 25.000, 800, 500, dan 200. Oke, kita dapat 30.500. Oke, dan bila kita jumlahkan keseluruhan ini, untung bersih adalah untung kasar tambah dengan hasil tolak dengan belanja. Oke, jadi kita lihat untung kasar adalah 122.750. Oke, kemudian hasil 1.200. Oke, kemudian kita tolak dengan belanja 30.500. Maka kita dapat untung bersih sebanyak 93.450.
Baiklah, kita lihat secara terperinci butiran utama dalam penyata pendapatan. Oke, pertama sekali kita lihat tentang jualan bersih. Oke, apa itu jualan bersih? Merupakan jumlah jualan barang ataupun perkhidmatan yang diperolehi selepas ditolak dengan pulangan jualan. Apa itu pulangan jualan? Oke, pulangan jualan pula merupakan barang ataupun perkhidmatan yang dikembalikan oleh pelanggan selepas dijual. Oke, kita lihat semula penyata pendapatan di sini. Oke, jualan bersih. Oke, kita lihat jualan tolak dengan pulangan jualan akan menghasilkan jualan bersih. Baik, yang kedua adalah kos jualan. Apa itu kos jualan? Merupakan kos dan belanja perniagaan semasa pembelian barang niaga. Oke, kita lihat daripada penyata pendapatan tadi. Oke, itu merupakan contoh kos jualan ya, yaitu salah satu item inventory awal. Oke, seterusnya belian bersih. Apa itu belian bersih? Jumlah belian barang atau perkhidmatan diperolehi selepas ditolak dengan pulangan belian. Oke, apa itu pulangan belian? Pulangan belian merupakan barang atau perkhidmatan yang dipulangkan kepada pembekal. Oke, kita lihat penyata pendapatan tadi. Oke, belian bersih itu diperolehi daripada belian 90.800 ditolak dengan pulangan belian. Oke, akan menghasilkan belian bersih ya, 82.600. Oke, dan seterusnya ialah kos belian. Apa itu kos belian? Merupakan jumlah kos barang dibeli selepas ditolak dengan pulangan belian dan ditambah dengan belanja atas belian. Oke, jadi di manakah kos belian? Oke, 88.400. Oke, kemudian belian itu adalah 90.800. Oke, kemudian ditambah dengan duty import, ditambah lagi dengan upah atas belian akan menghasilkan 88.400. Oke, bagian ini dianggap penting. Baiklah, seterusnya item hasil. Oke, apa itu hasil? Oke, merupakan uang yang diterima daripada aktiviti jualan. Oke, ini adalah termasuk faedah diterima, sewa diterima, dan faedah atas simpanan tetap. Oke, sebagai contoh daripada penyata pendapatan. Oke, jadi hasil ini kalau kita lihat di situ hanya ada satu contoh yaitu diskon diterima. Oke, salah satu contoh hasil. Oke, seterusnya item belanja. Oke, apa itu item belanja? Merupakan perbelanjaan terlibat semasa menjalankan aktiviti perniagaan. Oke, ini termasuklah membayar gaji pekerja, angkutan, keluar, sewa kedai, oke, insurans kedai, belanja pejabat. Oke, kalau kita lihat sini, oke, belanja ini, oke, kalau kita lihat daripada penyata pendapatan, termasuklah sewa dibayar, gaji, diskon diberi, belanja perjalanan, belanja pejabat. Oke, seterusnya untung kasar. Apa itu untung kasar? Oke, diperolehi selepas menolak kos jualan dengan jualan bersih. Oke, jadi untung kasar ini merupakan jualan bersih tolak dengan kos jualan. Oke, seterusnya untung bersih. Oke, diperolehi selepas semua hasil, oke, menolak semua belanja. Oke, jadi untung bersih ini merupakan untung kasar tambah dengan hasil, kemudian kita tolak dengan belanja. Oke, kita lihat untung bersih daripada penyata pendapatan. Oke, di atas itu merupakan untung kasar. Oke, kita tolak semua belanja tadi, maka kita dapat untung bersih ya sebanyak 93.450. Oke, bahagian ini dianggap penting. Seterusnya kita masuk contoh penyata keuangan yang kedua. Nyatakan butir-butir kunci kira-kira.
Oke, contoh syarikat Patungka Enterprise, kunci kira-kira pada 31 Desember 2020. Oke, di sini kita ada tiga bahagian. Oke, kita mulakan aset. Oke, aset terbahagi kepada dua. Yang pertama, aset bukan semasa. Oke, kita ambil contoh kendaraan. Oke, bernilai 250.000. Seterusnya alatan pejabat bernilai 70.000. Jadi jumlah aset bukan semasa adalah 320.000, yaitu hasil tambah di antara 250.000 dan 70.000. Oke, kemudian aset semasa, oke, merupakan akaun belum terima. Oke, akaun belum terima ini kita katakan Rp6.000. Oke, kemudian simpanan di bank, oke, ada 60.000. Oke, kita jumlahkan aset semasa 6.000 tambah 60.000, 66.000. Oke, jadi jumlah aset keseluruhan ialah 320.000, yaitu aset bukan semasa tambah dengan 66.000, yaitu aset semasa. Jadi jumlah 386.000. Oke. Baik, seterusnya kita pergi bahagian yang kedua, yaitu liability. Oke, di bawah liability kita ada dua, yaitu liability semasa. Oke, kita lihat yang pertama, akaun belum bayar. Sebagai contoh, oke, 125.000, akaun belum bayar. Oke, kemudian kita lihat yang kedua, liability bukan semasa. Oke, katakan pinjaman bank, oke, sebanyak 130.000. Oke, jadi jumlah liability, oke, kita ambil daripada liability semasa dan tambah dengan liability bukan semasa. Oke, berjumlah 255.000. Oke, dan seterusnya equity pemilik, bahagian yang ketiga. Oke, jadi kita lihat yang pertama modal awal. Oke, katakan 100.000. Oke, kemudian kita tambah dengan untung bersih 34.000. Oke, jadi jumlah 134.000. Oke, dan katakan ada ambilan. Oke, kita tolak sebanyak 3.000. Jadi untung bersih adalah 134.000 tolak 3.000. Oke, akan mendapat 131.000. Oke, ini merupakan untung bersih. Oke. Jadi jumlah liability kita tambah dengan equity pemilik. Oke, jumlah liability kita tambah dengan equity pemilik. Di manakah jumlah liability? Oke, yaitu 255.000 tambah dengan jumlah equity pemilik 131.000, dan kita dapat nilai 386.000. Oke. Baik. Perhatian murid-murid. Oke, ini sebagai peringatanlah untuk kita ingat. Jumlah aset perniagaan. Oke, jumlah aset perniagaan itu adalah jumlah aset bukan semasa dan aset semasa itu kita jumlahkan tadi, yaitu dapat nilai 386.000 kan. Adalah mesti sama dengan jumlah liability tambah dengan equity, yaitu 386.000. Oke, kita lihat di sini. Oke, jumlah aset semasa. Oke, di mana jumlah aset semasa 386.000. Oke, itu hasil tambah di antara aset bukan semasa dan aset semasa. Oke.
Oke, seterusnya kita lihat butir-butir yang terkandung dalam kunci kira-kira. Oke, yang pertama, aset bukan semasa. Apa itu aset bukan semasa? Oke, merupakan aset perniagaan yang mempunyai jangka hayat penggunaan melebihi 1 tahun. Oke, dan biasanya tahap kecairannya adalah rendah. Oke, contohnya kenderaan, oke, premis, ataupun kelengkapan. Oke, kita lihat yang kedua, aset semasa. Apa itu aset semasa? Oke, merupakan aset perniagaan yang mempunyai jangka hayat penggunaan kurang setahun. Oke, dan biasanya tahap kecairan adalah tinggi. Contohnya inventory, oke, tunai, dan akaun belum terima. Seterusnya equity pemilik. Apa itu equity pemilik? Oke, equity pemilik merupakan hutang perniagaan kepada pemilik. Oke, dan biasanya pemilik perniagaan meminjam uang, oke, sebagai modal permulaan bagi sesebuah perniagaan. Seterusnya liability semasa. Oke, apa itu liability semasa? Oke, merupakan hutang perniagaan kepada pihak lain dan biasanya tempo pembayaran balik adalah kurang setahun. Contohnya akaun belum bayar dan overdraft bank. Oke, seterusnya liability bukan semasa. Apa itu liability bukan semasa? Oke, merupakan hutang perniagaan kepada pihak lain dan biasanya tempo pembayaran balik adalah melebihi 1 tahun. Contohnya, oke, peniaga itu membuat pinjaman bank ataupun pinjaman daripada agensi kerajaan. Dan yang terakhir, ambilan. Apa itu ambilan? Oke, ambilan merupakan pemilik perniagaan mengambil aset perniagaan. Oke, contohnya, oke, mengambil uang tunai ataupun barang niaga untuk kegunaan sendiri. Baiklah murid-murid, kita masuk bagian yang seterusnya, penyata aliran tunai ya. Oke, nyatakan butir-butir penyata aliran tunai. Oke, contoh penyata syarikat Patongka Enterprise penyata aliran tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Mac bermula dengan Januari, Februari, dan Mac tahun 2020. Baik, biasanya item paling bermula daripada baki ya. Baki yang apa ini? Dibawa daripada tahun sebelumnya 2019. Oke. Dibawa pada tahun semasa 2020 bulan Januari ya. Yaitu 3.800. Ini baki uang oke yang dibawa ke hadapan. Dan biasanya penyata aliran tunai ini ada 2 item yang penting, yaitu penerimaan dan pembayaran. Oke, katakan penerimaan di sini adalah jualan. Jualan, oke, bermula Januari, oke, sebanyak 9.600. Oke, kemudian kita tambah dengan penerimaan daripada penghutang ataupun penghutang membayar hutang sebanyak 5.000. Jadi 9.600 tambah 5.000. Oke, jumlah penerimaan pada bulan Januari adalah 14.600. Oke. Seterusnya item yang kedua, pembayaran. Oke, pembayaran di sini kita lihat belian. Oke. Belian pada bulan Januari adalah 2.200. Oke, kemudian peniaga juga membayar kepada pemiutang, membayar hutang sebanyak 1.500. Oke, membayar gaji pada bulan Januari 1.800 contohnya. Kemudian kita jumlahkan pembayaran 2.200 tambah 1.500 tambah dengan 1.800. Kita dapat 5.500. Oke, dan seterusnya kita akan lihat semada berlaku lebihan ataupun kurangan. Jadi kalau kita lihat jumlah penerimaan pada bulan Januari ialah 14.600, jumlah pembayaran 5.500. Oke. Jadi
14.600 tolak dengan 5.500 dapat 9.100. Jadi ini merupakan lebihan. Oke, jadi kita bagi jumlah keseluruhan. Baki untuk bulan Januari adalah kita ambil 3.800 baki daripada tahun lepas, kita tambah dengan 9.100. Oke, yaitu jumlah lebihan pada bulan Januari ya, 9.100. Oke, kita tambah, kita dapat nilai 12.900. Oke, dan seterusnya pada bulan Februari kita bawa nilai ini, baki 12.000 ini ke bulan Februari. Oke, 12.900. Jadi urus niaga berlaku seperti pada bulan Januari, di mana ada penerimaan melalui jualan 8.000. Penerimaan daripada penghutang tiada, kita andaikan tiada. Jadi jumlah 8.000. Jumlah penerimaan adalah 8.000. Seterusnya pembayaran belian 1.900. Bayar kepada pemiutang ataupun bayar hutang sebanyak 1.300. Bayar gaji kepada pekerja 1.800. Jumlah pembayaran 5.000. Jadi berlaku apa? Lebihan. Di mana lebihan di sini ialah 8.000. Kita tolak dengan 5.000. Jadi kita dapat 3.000. Jadi seterusnya ialah baki bulan Februari ialah 15.900. Dari mana dapat 15.900? Baki daripada awal bulan Februari 12.900 ini kita tambah dengan 3.000 lebihan bulan Februari. Dapat 15.900. Seterusnya 15.900 ini kita bawa pergi bulan Mac. Dan prosesnya adalah sama. Penerimaan contohnya jualan 10.500. Tiada bayar hutang tidak ada penerimaan hutang daripada penghutang. Jadi kekal 10.500. Kemudian dalam pembayaran pula membuat pembelian 1.500. Bayar hutang sebanyak 1.200, bayar gaji pekerja 1.800. Jumlah pembayaran 4.500. Jadi kita lihat adakah berlaku lebihan atau kurangan. Kita lihat daripada 10.500 jumlah penerimaan kita tolak dengan jumlah pembayaran 4.500. Jadi kita dapat nilai 6.000. 6.000 ini merupakan lebihan. Jadi jumlah baki pada bulan Mac adalah 15.900. Kita tambah dengan 6.000. Kita dapat nilai 21.900. Baiklah murid-murid, kita lihat butiran yang terkandung dalam pernyataan aliran tunai. Yang pertama baki B, strok B, merupakan jumlah tunai yang dimiliki oleh perniagaan sama ada dalam bank ataupun di dalam tangan peniaga pada awal tempoh. Contohnya modal permulaan. Seterusnya penerimaan. Apa itu penerimaan? Item yang penting yaitu jumlah pendapatan ataupun wang tunai diterima dalam sesebuah bulan. Jadi kita lihat contoh jualan tunai dan penerimaan bayaran daripada penghutang. Seterusnya pembayaran. Apa itu pembayaran? Jumlah perbelanjaan dalam sesebuah bulan. Contohnya peniaga membuat belian tunai, peniaga membuat bayaran, kadar bayaran, sewa dan gaji. Seterusnya lebihan atau kurangan. Apa itu lebihan atau kurangan? Lebihan biasanya ialah jumlah penerimaan melebihi pembayaran.
Manakala kurangan ialah biasanya jumlah pembayaran adalah melebihi penerimaan. Seterusnya baki H/B merupakan jumlah keseluruhan tunai dalam bank ataupun di dalam tangan pada akhir tempoh tertentu. Seterusnya kita masuk bahagian yang seterusnya, terangkan kos tetap dan kos berubah. Baiklah murid-murid, dalam sesebuah perniagaan, kos tetap dan kos berubah memang tidak dapat dielakkan. Jadi persoalan di sini ialah apakah itu kos tetap? Kos tetap biasanya tidak dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran. Sama ada pengeluaran itu berlaku atau tidak berlaku, kos tetap perlu dibayar ataupun perlu dikira. Manakala biasanya adalah malar ataupun tetap walaupun terdapat pengeluaran. Dan hanya wujud dalam jangka masa pendek. Contohnya sewa kilang. Insurans bangunan semada contohnya semada perniagaan itu membuat pengeluaran atau tidak, ataupun perniagaan itu menjalankan proses pengeluaran atau tidak. Sewa kilang dan insurans bangunan perlu dijelaskan. Seterusnya kos berubah. Apa itu kos berubah? Biasanya dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran. Semakin tinggi tingkat pengeluaran, semakin tinggi kos berubah. Tidak wujud kos berubah apabila tingkat output adalah sifar. Maksudnya jika tiada pengeluaran maka tidak ada kos berubah. Contohnya kos bahan mentah, ataupun bayaran bil elektrik. Baiklah, kita masuk bahagian yang ketiga, 4.3, pihak berkepentingan kepada penyata keuangan perniagaan. Terangkan pihak-pihak berkepentingan kepada penyata keuangan. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama sekali, pihak pemegang saham. Jadi pihak ini perlu tahu penyata keuangan sama ada perniagaan itu memperolehi untung atau rugi. Yang kedua adalah pelabur. Biasanya pelabur pun perlu mengetahui prestasi dan kedudukan keuangan perniagaan sama ada dalam keadaan yang baik ataupun sebaliknya. Kalau baik, pelabur itu akan meneruskan pelaburan, ataupun sebaliknya, pelabur itu tidak akan meneruskan pelaburan. Seterusnya, pihak pembekal ataupun vendor. Pihak pembekal juga perlu membuat penilaian peniaga mengurus hutang. Jadi, kalau peniaga itu pandai mengurus hutang, maka biasanya pembekal itu tidak masalah untuk memberikan kemudahan kredit. Dan seterusnya, pihak yang berkepentingan ialah pihak pengurusan sendiri, di mana pihak pengurusan ataupun syarikat itu sendiri untuk menilai prestasi, dan memberi ganjaran ataupun membuat perancangan berdasarkan penyata keuangan yang dinilai. Seterusnya, pembiaya. Pihak bank yang memberi pinjaman ataupun agensi kerajaan juga perlu melihat penyata keuangan ini untuk menilai keupayaan perniagaan itu membayar balik pinjaman sebelum pinjaman itu diluluskan.